Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat pada ketika ini ialah siapa yang akan bakal menjadi ketua pembangkang pula. Kerana sehingga waktu ini, sibuk Muhyiddin Yassin, sibuk Hadi mengomplain, cuba mengkritik, dan yang paling panas apabila memberikan kata-kata gelaran-gelaran yang tak munasabah untuk kerajaan Anwar Ibrahim. Mereka menggelar kerajaan Anwar Ibrahim sebagai ada yang dianggap sebagai kerajaan luar tabi'i, ada yang mengatakan bahawa ini adalah kerajaan zina, ada juga mengatakan ini kerajaan macam-macam lah yang mereka cakap. Tapi Muhyiddin dan Hadi Awang lupa bahawa mereka sekarang ini ialah pembangkang. Yang perlu mereka nyatakan sekarang ini ialah siapa yang akan mengetuai pembangkang. Siapa yang akan menjadi bos pembangkang. Persoalannya sekarang ialah, adakah Hadi Awang akan jadi pembangkang, ketua pembangkang, ataupun Muhyiddin yang akan jadi ketua pembangkang. Kerana bagi saya secara pribadi, kedua-dua mereka ini tidak ada kredibiliti untuk bercakap. Tidak mempunyai kebolehan untuk bercakap sebagai pembangkang. Lihat saja dalam ucapan-ucapan mereka di parlimen. Ditambah pula, kedua-dua mereka ini ada masalah ketidakhadiran di pembangkang atau di Dewan Rakyat, di parlimen. Jadi malam ini, tulisan Sabudin.com menulis, baik Muhyiddin ataupun Hadi Awang, kedua-duanya tak layak jadi ketua pembangkang. Apa ceritanya, bosku? Sebelum itu, tolong bantu saya untuk tekan butang subscribe. Karena tekan butang subscribe itu percuma dan Anda membantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, berikutan gagal menjadi kerajaan, fokus utama Perikatan Nasional kini tentunya ialah bagaimana untuk menjadi pembangkang yang berwibawa. Setidak-tidaknya, jika mampu menjadi pembangkang yang berwibawa, terubatlah sikit luka dan lara hati kerana gagal menjadi kerajaan. Tetapi, syarat utama untuk menjadi pembangkang yang berwibawa, Perikatan Nasional mestilah lebih dulu mampu menampilkan seorang ketua pembangkang yang berwibawa. Persoalannya malam ini ialah, siapakah calon yang berwibawa itu? Sebelum kita teruskan lagi, kamu boleh tunjukkan ataupun tulis dalam ruangan komen siapa agak-agak ketua pembangkang yang paling berwibawa dalam Perikatan Nasional sekarang ini. Adakah Muhyiddin atau Hadi Awang atau ada lagi yang lain? Persoalannya, apakah Muhyiddin Yassin selaku pengerusi PN dan bekas Perdana Menteri mampu menjadi ketua pembangkang yang berwibawa? Atau apakah oleh kerana PAS memiliki kerusi parlimen paling banyak dalam Perikatan Nasional, maka Hadi Awang selaku Presiden PAS lebih berwibawa untuk diletakkan sebagai ketua pembangkang? Atau Perikatan Nasional perlu memilih calon lain? Secara rasional sebenarnya, baik Muhyiddin ataupun Hadi, kedua-duanya tidak layak dan tidak harus diletakkan sebagai ketua pembangkang. Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang gagal teruk selama berpeluang memegang kuasa selama 17 bulan sebelum ini. Kegagalan beliau itu malah masih diperkatakan ramai dan terus menghantui jiwa rakyat Malaysia. Bagaimana bekas CEO yang terbukti gagal mampu menjadi COO yang berwibawa? Selain itu, rekod kehadiran Muhyiddin di parlimen juga adalah buruk. Kerap tidak hadir daripada menghadiri persidangan. Lebih buruk lagi, Muhyiddin turut tergamak mendaruratkan parlimen lantaran bimbang undi tidak percaya dikemukakan terhadapnya di ketika penolakan serta kemarahan rakyat terhadapnya sedang memuncak. Maka dengan perangai kepimpinan sedemikian, disertai dengan jarang hadir ke parlimen dan gagal sebagai bekas Perdana Menteri, tentulah beliau paling tak layak menjadi ketua pembangkang. Yang mana
Jawatan itu sekarang ini telah dinaik taraf sebagai bertaraf menteri. Lebih daripada itu, Muhyiddin juga bukanlah pembahas yang baik, serta cemerlang di parlimen sepanjang 40 tahun penglibatannya sebagai wakil rakyat. Jika dilantik sebagai ketua pembangkang, prestasi serta wibawa Perikatan Nasional tentu lebih merosot dan merudum jadinya. Begitu juga dengan Hadiah Wang. Selain prestasi kehadiran yang buruk di parlimen, beliau juga bukan pembahas atau pendebat yang baik, yang sering meletakkan isi dan fakta sebagai keutamaan dalam berhujah. Beliau sekadar cemerlang sebagai penceramah di pentas politik atau kuliah sehala semata-mata. Itu pun kerap kali tampil beremosi dan resis dalam hujah-hujahnya. Lebih membimbangkan, Hadi selalu memberi jawapan yang berlainan daripada isu yang ditanya, baik oleh wartawan atau ketika berforum. Nanti lain haru jadinya, lain yang sedang dibahaskan di parlimen, lain pula yang coba dihujahkannya. Maknanya, jika Hadi jadi ketua pembangkang, selain Perikatan Nasional jadi haru, tidak kemana dan terus merosot wibawanya di mata rakyat, beliau hanya bakal dijadikan bahan ketawa semua saja. Untuk itu, lebih baik beliau lupakan saja jawatan itu. Walaupun jika diperolehi, ia adalah penawar kelukaan yang mujarab selepas kehilangan gaji dan jawatan sebagai duta bertaraf menteri yang dipegangnya selama ini. Lalu, siapa yang paling munasabah di bawah Perikatan Nasional untuk jadi ketua pembangkang? Ada dua calon yang amat sesuai, serta tampak lebih berwibawa berbanding Muhyiddin dan Hadi untuk dijadikan ketua pembangkang. Mereka tidak lain tidak bukan sama ada Hamzah Zainuddin, ahli Parlimen Larut, atau Setiausaha Agung Bersatu Taqiyuddin Hasan, ahli Parlimen Kota Bahru, merangkap juga Setiausaha Agung PAS. Mereka berdua inilah pemimpin masa Perikatan Nasional yang patut diketengahkan, malah telah berperanan dengan baik di parlimen dan dalam pelbagai perancangan politik selama ini. Sabuddin Hussein, 5 Disember. Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh Sabuddin ini. Sebelum beliau menulis, saya sudah lama terfikir benda ini. Siapakah yang bakal menjadi ketua pembangkang? Seperti yang dinyatakan oleh Sabuddin tadi, Muhyiddin dan Hadi memang tidak layak secara tulisan di kertas. Dari segi kehadiran sahaja, memang tak layak. Bagaimana dilantik sebagai ketua darjah kalau tak pernah hadir kelas? Kalau jarang hadir ke kelas, bayangkan saja seorang pelajar mau dilantik jadi ketua kelas, tetapi jarang hadir ke kelas. Bagaimana? Bolehkah dilantik sebagai ketua darjah atau ketua kelas? Selain daripada itu, kedua-duanya, Muhyiddin dan juga Hadi, dikenali sebagai bukan pembahas yang baik. Muhyiddin pun bukan, apalagi dengan Hadiah Wang. Beliau terbukti sebagai seorang penceramah yang baik untuk sahala semata-mata, one way. Tetapi kalau berdebat, maupun menyampaikan hujah kalau ditanya, yang peliknya, beliau pernah ditanya oleh wartawan banyak kali, lain ditanya, lain dijawab. Jadi, terpulanglah pada Anda. Sila tinggalkan komen kamu pada pendapat kamu, siapakah yang layak memimpin ketua pembangkang Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.